Baik, kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashab nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadid al-jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurba sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang mati imam kita pada subuh pagi ini. Seluruhnya yang dimuliakan pengurusi surau dan jawatan kuasa surau, Tuan Bilal kita, seluruhnya sidang jamaah muslimin saja, muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana pada subuh pagi ini kita dapat bersama untuk kuliah subuh. Kita lihat hadis pilihan pada pagi ini. Hadis berkenaan dengan memelihara anjing. Sebab banyak di kalangan orang Islam zaman sekarang ini yang memelihara anjing. Sebagaimana tentang hukum memelihara anjing. Walaupun di tempat kita ni tak nampaklah orang kita memelihara anjing, tapi tempat-tempat ini ada. Pertama sekali golongan-golongan mu'alaf. Golongan-golongan mu'alaf ni masih ada yang memelihara anjing, walaupun mereka dah mengucap syahadah, mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi mereka masih terbawa dengan tabiat melihara anjing itulah, walaupun mereka bersyahadah, mengucap 2 kalimah syahadat dah. Jadi ada hadis Rasulullah SAW
yang berbunyi, dia kata man iktana kalban illa kalba saidin aw masyah fa innahu yanqusu min ajrihi kullu yawmin qiratani. Maksudnya barang siapa melihara anjing melainkan anjing pemburuan ataupun bagi memelihara kambing, maka dikurangkan pahalanya setiap hari sebanyak 2 qirat. Maka dikurangkan pahalanya setiap hari itu 2 qirat. So bagaimana 2 qirat? 2 qirat ni satu qirat seumpama seperti satu gunung lah. Satu gunung pahala yang kita ada, istiada ada. Maka dengan melihara anjing tadi, maka dikurangkan pahala dia setiap hari itu 2 qirat. Ini ada satu riwayat lah. Ada pula riwayat menyatakan bahawa man takhaza kalban illa kalba saidin aw zar'in aw masyiyah intaqasa min ajrihi kulla yawmin qiratun. Barang siapa yang melihara anjing, kuranglah pahalanya sebanyak 1 qirat pada setiap hari, melainkan anjing perburuan, penjaga tanaman dan juga ternakan. Penjaga tanaman dan juga ternakan. So mana ada hadis menyatakan 2 qirat, ada menyatakan 1 qirat. Dia berbeza-beza riwayat lah macam tu. Kalau riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim menyatakan 2 qirat. 2 qirat. Ada pula pendapat menyatakan 1 qirat sahaja. Cuma nak nyatakan kepada kita bahawa terdapatnya perkurangan dari segi qirat tadi. Kemudian ada pula pendapat dari Imam Syafi'i, dia kata wala yazuzu iktina'uhu illa lis-sahibi saidin aw harsin aw masyiyah aw ma kana fi ma'nahum. Dan tidak dibenarkan melihara anjing melainkan sebagai seorang pemburu. Kalau seorang tu tugasnya memburu lah, dia ni memang pemburu binatang, kan, pemburu rusa dan sebagainya, jadi mereka perlu pada anjing. Kemudian pekebun tu tujuannya untuk melihara tanaman dia daripada musuh, pada babi dan sebagainya, kerana babi ni memang takut dengan anjing lah. Kemudian penternak binatang, atau sesiapa yang berada dalam situasi yang serupa dengan mereka. Sesiapa saja yang ada dalam situasi yang serupa dengan tadi, maka mereka itu dibolehkanlah untuk melihara anjing. Macam tu. Semana ada pendapat menyatakan boleh, ada menyatakan tak boleh. Kan? Tak boleh tadi disebabkan ialah anjing ni dia faham je lah. Anjing ni seluruh tubuh badannya maka dikira sebagai najis. Bulu dia najis, air liur pun najis. Kan? Apalagi najis dia sendiri memang najis lah. Jadi seluruh tubuh badan tu najis. Malah kalau ada pula ulama kata kan, kalau seandainya kita bersihkan anjing itu dengan 7 lautan sekalipun, dia tak akan menghilangkan najis dia. Dia tak akan menghilangkan sifat kenajisan anjing itu. Walaupun 7 lautan kita mandikan anjing. Sebab ada di kalangan kita ni memang suka mandikan anjing. Dia suka pelihara anjing, suka mandikan anjing. Malah ada di kalangan orang Islam sendiri yang mencium anjing pun ada. Cium anjing, peluk anjing dan sebagainya. Lepas tu selfie dengan anjing, bergambar dengan anjing dan sebagainya. Itulah orang kata senario yang berlaku pada akhir zaman ini. Kan? Di kalangan umat Islam ni kadang-kadang jahil lah berkenaan dengan masalah pegang anjing dan sebagainya. Baik. Kalau kita lihat dalam pandangan Yusuf Qaradawi, pandangan Yusuf Qaradawi dalam kitab Halal wal Haram fil Islam, Al-Halal wal Haram fil Islam, kan, dia kata antara perkara yang tegah oleh Rasulullah SAW adalah melihara anjing di dalam rumah tanpa ada sebarang keperluan. Ini antara perkara yang tegah
oleh Rasulullah SAW. Dia kata dalam melihara anjing ini di dalam rumah tanpa ada sebarang keperluan. Kita mendapati sebahagian daripada orang kaya, dia kata, sanggup berbelanja besar demi anjing, tetapi dalam masa yang sama bersikap bakil terhadap manusia. Mana dalam satu sudut mereka sanggup menghabiskan duit beribu-ribu untuk melihara anjing lah, pilih anjing yang terbaik, baka terbaik dan sebagainya. Pilih anjing yang cun, yang cantik, anjing yang macho kan. Demi untuk memenuhi nafsu mereka, keinginan mereka. Kata Yusuf Qaradawi, dia kata kita mendapati sebahagian daripada orang kaya sanggup berbelanja besar demi anjing, tetapi dalam masa sama bersikap bakil terhadap manusia. Demi anjing sanggup habis, tapi bila orang minta sedekah, minta sumbangan, sikit pun tak nak keluarkan duit. Surau minta sumbangan, oh berkira kan. Paling tidak pun bagi RM1, RM2 cukup lah kan. Tamanya pengurusinya mazin, bagi RM1 lah. Baik. Tapi kalau ada bab lain, sanggup habis kan. Beribu habis pun tak kisah. Tapi untuk Islam dan berkira lah kalau manusia ada macam tu. Bukan sinilah, tempat lain. Sini okey insya-Allah. Jadi sebahagian dari mereka bukan sahaja menghabiskan duit, tetapi menyayangi anjing dengan sepenuh perasaan, dia kata. Bukan saja di kalangan mereka tu sanggup ambil duit, malah menyayangi anjing tu dengan sepenuh perasaan. Namun pada masa yang sama bersikap dingin terhadap rakan dan melupakan jiran, nasib jiran serta saudaranya sendiri. Masya-Allah tuan. Itulah yang berlaku lah. Realitinya berlaku begitu pada zaman ini. Bukan nak dinafikan. Pandangan Yusuf Qaradawi ini tak boleh kita nafikan. Memang berlaku. Walaupun mungkin tak berlaku tempat kita, tapi berlaku tempat-tempat lain. Baik. Selain itu, kewujudan anjing di dalam rumah menyebabkan bekas-bekas makanan dan minuman terdedah kepada najis apabila dijilat oleh anjing. Rasulullah SAW telah bersabda, dia kata, iza walagha kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'a marrat ihdahunna biturab. Apabila bekas salah seorang kamu dijilat oleh anjing, dia perlu membasuhnya sebanyak 7 kali. Satu daripada basuhan tadi adalah dengan menggunakan air tanah. Atau kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i ini, mana-mana tempat yang telah bersentuh oleh anjing itu, maka tempat itu dikira najis, dan najis itu merupakan najis mughalazah. Anjing ini najis mughalazah, najis yang berat. Dia bukan najis yang ringan, sebab najis ada 3 pembahagian. Pertama, najis yang mutawassitah kan. Yang kedua, najis muhaffafah. Yang ketiga, najis mughalazah. Apa yang dikatakan najis muhaffafah? Najis muhaffafah, najis yang ringan. Itulah kencing budak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Itu dikatakan sebagai najis muhaffafah, najis ringan. Cara menyucikan dia, naklah dirinjis pada tempat yang terkena tersebut. Terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini najis yang pertengahan. Kencing, berak dan sebagainya itu. Itu dikatakan najis mutawassitah. Cara menghilangkannya ialah dengan dihilangkan akan in ataupun zat najis itu, kemudian dihilangkan akan warna dia, bau dia dan sebagainya. Warna, bau, rasa sekali lah. Semua tu kena dihilangkan. Itu kalau seandainya najis itu adalah najis mutawassitah, najis yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, najis mughalazah, najis yang berat. Najis berat ialah najis kan disebabkan oleh anjing ataupun babi. Anjing atau babi, masuklah air liur dia lah. Air liur dia, bulu dia, kulit dia, tulang dia kan. Maka tu semua dikira sebagai najis. Semua dikira sebagai najis. So cara nak menyucikan dia ialah satu kali menggunakan air tanah,
Kemudian 6 kali menggunakan air mutlak. Air mutlak. 1 kali menggunakan air tanah dan 6 kali menggunakan air mutlak lah. Itu cara dan kaedah untuk kita membersihkan najis mughallazah. Itu sebabnya kalau seandainya surau kita dimasuki oleh anjing, contohlah pintu pagar tak tutup, lalai pintu pagar tertutup, anjing masuk sampai duduk dekat depan jerimam lah dia. Kan? Kita masuk ada pula dia jerimam pula dia kan. Dia pula masuk dulu tuan-tuan. Jadi mana-mana tempat yang dikira sebagai keyakinan kita, tempat-tempat itu telah pun dipijak oleh anjing itu, maka wajiblah pada kita menyamaknya. Wajiblah kita menyamak. Apalagi kalau kita orang kata nampak pula kesan-kesan dia kan, kat dinding ada, semua ada. Lepas tu dijilat sana jilat sini sebagainya, maka wajiblah samaklah. Kalau dah kapit ni memang tak boleh apa, hantar keluarlah kapit ni. Kan? Itu kena disamak tuan-tuan. Paling tidak pun mungkin paksalah buang jelah kapit ni, pakai kapit barulah, cari kapit baru. Sebabnya tempat-tempat ibadah ni naklah kita tutup dengan baik. Bila kita dah selesai menggunakan tempat ibadah, masjid, surau, naklah kita tutup dengan sekemasnya. Kita tak tahu kadang-kadang ada anjing, babi, sesat dan sebagainya masuk dalam surau, dalam masjid kita. Dah satu hal pula kita nak menyamaknya. Itu juga kalau seandainya anjing masuk dalam rumah kita, babi masuk dalam rumah kita, kan? Pintu pagar tak tutup rapat. Apalagi tempat kita ni memang banyak anjing. Ulu kelik bau dia. Kadang bergaduh dia tengah malam, mengganggu kehidupan kita. Jadi naklah kita berhati-hatilah. Tutup dalam pagar kita dengan kemas, jangan kasih dia masuk. Kalau masuk wajiblah kita samak je tu. Baik. Jadi dikatakan antara hikmah larangan membela anjing adalah anjing menyalak kepada tetamu. So kenapa dalam segi syarak ni, kenapa Islam menegah daripada Islam melarang anjing? Kerana anjing ni antaranya sifatnya ialah suka menyalak kepada tetamu yang datang. Biasalah. Kalau tetamu datang kan, biasanya dia akan menyalak lah. Dia kenal ke tak kenal ke, dia menyalak. Kemudian menakut-nakutkan peminta sedekah. Kata Imam Qadawi. Menakut-nakutkan peminta sedekah. Kerana orang bersedekah, orang yang minta sedekah itu sebenarnya adalah peluang untuk kita memberikan sedekah pada mereka, untuk buat kita kebajikan. Kemudian mengganggu pejalan kaki. Mengganggu pejalan kaki. Ini antara sifat anjing lah. Malah ada dekat anjing itu pula yang jenis yang ganas, mengejar orang. Kejar orang. Ada yang jenis yang garang-garang tu kan, yang anjing bongih tu kan. Memang kita pun takut tu kan. Baik. Jadi kalau kita lihat pada hadis Nabi SAW tadi menyatakan bahawa man ittakhaza kalban illa kalba saidin aw zan'in aw masyiyah intaqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. Barang siapa melihara anjing, maka kuranglah pahalanya sebanyak 1 qirat. Ada riwayat menyatakan 2 qirat pada setiap hari. Melainkan anjing pemburu dan penjaga tanaman dan juga ternakan. Anjing digunakan untuk memburu, anjing digunakan untuk menjaga tanaman, zar'in atau masyiyah, untuk menjaga ternakan. Itu dibenarkan, dibolehkanlah. Contohnya orang yang berternak biri-biri kan, ternak lembu dan sebagainya. Jadi dia pelihara anjing itu, dia tugaskan itu. Jangan kita ambil anjing tu, duk pelihara, duk peluk-peluk, dicium-cium. Kerana setiap jilatannya itu merupakan najis. Silat jilatannya adalah najis. Banyak kalau kita ni, kalau muda-muda ni kan antara trend mereka pelihara anjing lah. Antara niat mereka ialah nak ikut barat lah. Dia tengok dengan barat, kecil-kecil dah pelihara anjing, tidur dengan anjing, peluk dengan anjing, mandi dengan anjing dan sebagainya.
Jadi yang kurang dia punya segi agama ni mudah terpengaruh dengan trend daripada barat, kehidupan daripada barat. Mereka terpengaruh. Sedangkan benda tu najis. Malah sebagaimana ulama kata, kan, kalau seandainya kita ambil 7 lautan air pun untuk kita nak mandikan anjing tadi supaya dia bersih, memang tak bersih. Sebab memang zatnya tu memang najis. Memang zatnya najis, kan. Diri anjing tu pun najis. Ambil lah air banyak mana pun, air mutlak macam mana pun, nak bersihkan dia tak bersih, tetap dia najis juga. Baik. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, Atani Jibril alaihi faqala li ataituka bakhirah falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'alal babi tamasil wa kana fi baitin kiramun sutira fihi tamasil wa kana fi baiti kalbun pamur bi ra'sil timsalil ladzi fi baiti yuqta'u payasiru kaihatil sajarah wa mur bisitri bali yuqta payaj'ala wisadatani tutani wa mur bil kalbi payukhraj. Maksudnya apa? Didatangi oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, aku mendatangi kamu semalam. Tiada yang menghalangi aku daripada memasuki rumah kamu, melainkan patung yang terdapat di hadapan rumah, gambar yang terdapat pada tabir rumah, anjing yang ada dalam rumah. Arahkan supaya dipecahkan patung supaya sehingga menjadi seperti tunggal kayu. Sementara tabir bergambar pula, jadikannya sebagai bantal. Dan halaulah anjing yang ada dalam rumah. Halaulah anjing yang dalam rumah. Sebab apa? Benda itu tuan, dia melihara, dia akan mencegah malaikat rahmat masuklah. Malaikat rahmat dia akan tertegah masuk apabila terdapatlah rumah tu gambar, terdapat dalam rumah tu contohnya anjing, kan? Kemudian terdapat rumah tu patung. Patung banyaklah rumah, kan? Jadi kaedah cakap ni, kalau ada patung maka patahkan kepala patung. Patahkanlah kepala patung, jadi tak sempurnalah patung tu, bolehlah. Kemudian kalau ada gambar-gambar, kan, gambar-gambar manusia dan sebagainya, maka jadikanlah sebagai bantal. Kemudian kalau ada anjing, maka keluarkan anjing, buanglah. Kerana malaikat rahmat itu dia tak akan masuk dalam rumah yang terdapat benda-benda macam tadilah. Macam tu. Itu sebabnya dilarang dalam konteks Islam ini. Baik. Jadi kalau kita lihat pada hadis tadi, okey, dibolehkan daripada anjing untuk berburu, untuk tanaman, kemudian untuk ternakan. Jadi berdasarkan pada hari ini, pendapat daripada fuqaha, ulama-ulama fiqh menyatakan bahawa larangan pelihara anjing ini adalah hukumnya makruh. Sebenarnya dia hukumnya makruh je, bukan makna haram, tidak, makruh. Makruh ni lebih baik tinggalkan. Jikalau haram, pasti dilarang daripada dipelihara dalam apa jua keadaan, sama ada kurang ataupun tak kurang pahala. Kalau seandainya haram, sudah tentu tak boleh langsung pelihara anjing. Kalau seandainya haram lah, maksudnya kata untuk berburu pun tak boleh, untuk jaga tanaman pun tak boleh, kemudian jaga ternakan pun tak boleh, kalau seandainya haram. Tapi dalam ikut pada hari ini, ada term-term tertentu dibolehkan peliharaan tadi. Itu menunjukkan bahawa benda tu adalah makruh je. Makruh, mana tak digalakkan kita buat. Lebih baik tak payahlah. Apalagi kalau seandainya macam tadi, kan, anjing ni sifatnya suka menjilat. Jilat sana, jilat sini. Dia tak macam kucing. Kucing menjilat, dia tak najis. Kerana kucing dia tak termasuk dalam kumpulan najis mughalazah. Tak termasuk kumpulan najis kalau dia jilat. Tapi kalau dah terkencing sana, terkencing sini, kita pun bangun juga lah kalau kucing. Apalagi kalau kucing jantan. Yalah, kucing jantan, tak? Tembak sana, tembak sini, habis kadang telekung ni tembak.
Habis kadang kain kita ditembak macam tu. Paling baik kurung dah dia. Kalau kita nak pelihara anjing kucing ni, kalau saya ada kucing jenis macam tu, kurunglah dalam tempat kurungan gitu. Baik. Kemudian jadi larangan melihara anjing dalam rumah bukan bermaksud bertindak kejam ke atas anjing. Bukan kita nak bertindak kejam atas anjing, dan bukan untuk melupuskan anjing. Para sahabat pernah minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh semua anjing. Pernah satu hari sahabat minta pada Nabi disebabkan anjing terlampau banyak. Kan? Sahabat minta pada Nabi untuk nak hapuskan anjing ini. Jadi apa jawapan Rasulullah SAW? Laula innal kilaba ummatun minal ummami la amartu biqatliha. Jikalau tidak kerana anjing juga adalah umat seperti kamu, pasti aku sudah mengarahkan supaya dibunuh. Dia kata, pasti sudah tentu aku mengarahkan semuanya dibunuh anjing tadi. Dan Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, dia kata wa ma min dabbatin wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang di udara dengan kedua-dua sayapnya, melainkan mereka juga seperti umat di kalangan kamu juga. Cuma kalau anjing-anjing dah jenis menggigit orang, menggigit kanak-kanak dan sebagainya, dah tak boleh kawan ni, maka wajib dah dibunuh. Wajib bunuh, tembaklah. Kenapa? Dia mudaratnya itu lebih banyak daripada kebaikan dia. Ada kebaikan anjing itu, tapi tak banyak. Ya, ada keburukan. Jadi keburukan itu yang kita pegang tu, tembak ataupun panggillah pihak yang berkuasa, tangkap, hantar ke tempat lain dan sebagainya. Sebab dia boleh memudaratkan anak-anak kita, anak-anak yang kecil-kecil kan. Digigit oleh anjing tadi. Malah kita pun mungkin orang tua pun mungkin boleh digigit oleh anjing tadi. InsyaAllah. Kemudian ada juga kelebihan memberi kebaikan pada anjing. Contohnya Rasulullah SAW pernah menceritakan pada para sahabat tentang kisah seorang lelaki yang menemui anjing di tengah padang pasir dalam keadaan menjilirkan lidah kerana kehausan. Anjing itu menjilat tanah sebabkan terlalu haus. Sebabkan terlalu haus, lapar dan sebagainya, sampai dia menjilat-jilat tanah lah untuk mendapatkan makanan. Lalu lelaki itu turun ke dalam perigi ataupun telaga dan mengisi air dalam kasutnya. Dia memegang kasutnya dengan mulut dan naik semula ke atas. Kemudian dia memberi minum kepada anjing itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berterima kasih pada lelaki itu dan mengampunkan dosanya. Para sahabat bertanya, adakah kita boleh memperoleh pahala dengan berbuat baik dengan haiwan? Maka Rasulullah menjawab, dia kata, pada setiap makhluk yang mempunyai hati yang basah, maksud hati basah mana bernyawa, itu terdapat pahala. Mana pada binatang ada pahala untuk kita buat kebaikan lah. Apalagi kalau binatang-binatang yang jenis yang baik-baik, yang bagus-bagus kan, yang boleh kita pelihara, maka digalakkanlah kita buat kebaikan kepada mereka. Tapi ada sebuah orang ni macam kucing, memang dia tak suka lah. Bukan makna dia benci kucing, tak ada. Tapi memang allergic dengan kucing. Mungkin dia ada sebab-sebab tertentu. Dia tak boleh bersabar dengan kucing. Ada orang dia boleh bersabar dengan kucing. Ada orang boleh bersabar dengan kucing. Kucing berak mana-mana pun dia boleh sabar lagi. Siap dia layan dengan baik. Dia shampoo punya, dia basuh. Kalau kucing tu ada kudis ke, dia rawat. Dia rawat kan. Dia pergi hantar ke klinik dan sebagainya. Ada seorang orang macam tu, ada orang seorang tak boleh. Kan pantang dengan kucing. Melintih je kucing, mula dihambat dia. Lintih kucing nampak ni, dihambat dia. Dia tak suka. Pada dia maknanya kalau dia ambil kucing tu mungkin dia tak boleh bersabar dengan perangai kucing. Jadi takut nanti dia berdosa. Sebabnya tak boleh bersabar dengan kucing, maka tak boleh dia bela kucing. Ada orang boleh bersabar dengan kucing.
Kucing curi makanan pun dia boleh sabar lagi. Kucing orang kata kita tengah makan pun dia rampas makanan daripada kita, dia boleh sabar lagi. Ada orang tak boleh sabar. Memang kena tampar lah kucing macam tu. Kucing tengah makan. Kita tengah makan, pegang duk ayam, perut ayam tu nak makan, nak ngap macam tu, dia dah capai dah. Dia capai, dia buat lari. Kan? Tuannya pun terkulat-kulat lah. Dah bawa lagi cabut. Okey. Ada kucing-kucingnya ini mencuri. Kucing mencuri pun ada. Kan? Dia keluar pada rumah kita, tengok bawa balik ayam. Tah mana ayam dia ambil tak tahu lah. Kadang kaki ayam buat balik, kadang perut ayam ni buat balik. Tah mana dia ambil tak tahu. Jenis ada jenis anjing kucing mencuri. Tak tahulah, mungkin orang bagi ke tak tahulah. Baik. Baik, kita lihat kepada kesan daripada ini salah seorang daripada pakar, kan? Ada sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh seorang pakar dari Jerman berkenaan dengan larangan daripada kita pelihara anjing ini. Dia kata daripada sudut perubatan, dia kata kesan buruk yang disebabkan oleh tabiat melihara anjing tak boleh dipandang remeh, dia kata. Ramai orang membelanjakan wang yang besar bagi mengelak kesan buruk ini. Ini kerana cacing pita yang terdapat pada anjing menyebabkan pelbagai penyakit kronik. Bahkan sebahagian besar daripadanya mengakibatkan kematian daripada cacing tadi. Ia timbul dalam bentuk jerawat pada badan manusia dan haiwan ternakan seperti babi. Namun, ia berkembang dengan sempurna dalam tubuh anjing dan juga serigala. Ia jarang didapati pada kucing. Kalau kucing tak ada cacing pita tu. Sebabnya kan dibenarkan dalam konteks Islam ni pelihara kucing. Tapi anjing tak digalakkan. Walaupun anjing ni banyak juga kebaikan anjing. Anjing ni mudah diajar. Dia boleh jaga tuan dia kan. Kalau ada pencuri, dia lah yang kejar anjing. Contoh ada pencuri nak masuk rumah kita kan, kita ada anjing lah yang kejar. Dia hambat pencuri tu. Walaupun daripada satu sudut memang ada kebaikan dia pelihara anjing tu, tapi dalam konteks Islam ni memang tak dibenarkan. Nak apa lagi, nak peluk-peluk, nak cium-cium dan sebagainya. Kemudian daripada segi geologi, proses tumbesaran cacing pita memiliki ciri-ciri unik. Daripada satu telur, dia kata daripada satu telur mampu menghasilkan kepala-kepala cacing yang banyak melalui kudis yang disebabkan olehnya. Begitu juga dia mampu menghasilkan kudis-kudis yang berlainan bentuk daripada telur-telur yang hampir sama bentuk dengannya. Selain daripada itu, kepala-kepala cacing yang terhasil melalui kudis-kudis berbentuk cacing pita yang sempurna yang di dalam anjing. Selain daripada itu, dia kata kepala-kepala cacing yang terhasil melalui kudis-kudis. Dia ada kudis-kudis. Disebabkan oleh cacing itu ada kudis-kudis. Maka dia akan terus berkembang. Dia akan menghasilkan kepala-kepala cacing yang banyak melalui kudis tadi. Selain itu, didapati saiz hati manusia akan membesar menjadi 5 hingga 10 kali ganda daripada saiz asal hati kita. Kalau seandainya kita dihadapi oleh penyakit itu, penyakit yang hinggap, cacing pita hinggap pada tubuh badan kita. Jadi hati manusia yang dijangkiti oleh cacing pita mampu menjadi sebesar tangan ataupun sebesar kepala bayi. Ia akan dipenuhi dengan cecair berwarna kuning seberat 10 sehingga 20 kati, dia kata. Dia sebut sekati lah sini. 10 hingga 20 kati. Ini pandangan daripada seorang pakar daripada Jerman lah. Dia tulis dalam satu artikel dalam sebuah majalah. Sebab apa dilarang daripada kita pelihara anjing ini. Dia kata, baik,
Kemudian kecenderungan orang ramai memelihara anjing pada tahun-tahun mutakhir ini dikata menjadi suatu hobi. Satu hobi yang mendesak kami bagi menyatakan pandangan umum mengenai kesan buruk yang timbul daripada hobi pelihara anjing. Lebih lagi mereka yang bukan sahaja sekadar memelihara anjing tetapi melakukan aktiviti yang berlebihan seperti mencium dan membiarkan anjing menjilat tangan kanak-kanak ataupun orang dewasa. Seringkali juga anjing dibiarkan menjilat lebihan makanan yang terdapat pada bekas makanan dan juga minuman tuan dia. Macam tu. Selain daripada dilihat jijik oleh manusia yang normal dan tak sesuai mengikut adab, perbuatan itu begitu juga tidak selari dengan kaedah kesihatan tadi. Namun kami tidak akan membicarakan hal ini kerana di luar daripada topik perbincangan ilmiah. Okey, itu tadilah yang nilai dari segi perubatan tadi. Dari perubatan, dari segi geologi dia, mana ada cacing pita kan. Memang dari segi zahir mata kita tak nampak, mana nampak pun. Benda tu halus, kecil. Tapi benda tu wujud, ada. Malahan kalau kita kata masukkan air panas pun dia tak akan mati. Masuk air panas kan pun dia tak akan mati, dia masih hidup lagi. Masya-Allah tuan. Kemudian walau bagaimanapun kudis yang disebabkan oleh cacing pita begitu berbahaya kepada nyawa pengidap. Malangnya penyakit ini jarang dapat disembuhkan tanpa memberi sebarang kesan buruk berbanding dengan sebaliknya. Tambahan pula dia tidak dapat dihapuskan melalui bahan kimia. Nampak? Malahan pula ia tak dapat dihapuskan melalui bahan kimia. Selain pengidap tidak merawatnya melalui kaedah pembedahan, dia tidak akan boleh selamatkan. Selagi tak dibedah, kan, maka sakit tu tak dapat diselamatkan. Dengan apa jua sekalipun. Nampak? Kemudian senario yang berlaku juga pada zaman sekarang ni, banyak anjing mendiami tempat-tempat permainan kanak-kanak. Kita mendapati banyak anjing mendiami tempat permainan kanak-kanak. Selain itu, nazis anjing juga dilihat bersepah-sepah di sekitar taman permainan. Jadi sewajarnya disediakan bekasas untuk makan anjing. Tak boleh dibiarkan anjing menjilat bekas yang digunakan oleh manusia. Ia perlu dihalang daripada memasuki kedai makanan, pasar awam dan juga restoran. Secara keseluruhannya, langkah berjaga-jaga dia kata perlu diambil. Nampak? Perlu diambil supaya anjing tadi jangan sewenang-wenangnya masuk dalam tempat awam, pasar awam dan sebagainya. Mana mesti ada pihak tindakan daripada pihak berkuasa lah. Macam tu. Dan kalau kita tahu pun kita halau lah. Janganlah kata baling dengan kayu dan sebagainya sampai kena mencederakan tubuh badan, nanti dia minta kisah pula. Kau baling aku sampai patah kaki aku, nanti akhirnya aku minta kisah balik kau. Dia mendatang kan, itu dia pun ada, dia juga ada juga perasaan dia mendatang itu. Kalau halau macam tu lah, janganlah dia ataupun panggil pihak berkuasa tangkap, hantar tempat lain. Itu yang paling baik. Tak kan? Itu tadilah berkenaan dengan anjing tadi. Jadi kita tak digalakkan pelihara anjing kecuali 3 perkara tadilah. Mana anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga tanaman, anjing untuk menjaga ternakan. Itu dibenarkan. Tapi walaupun dibenarkan, jangan sampailah kita peluk-peluk anjing, cium-cium anjing tu. Jadi hukum sebenarnya makruh, bukan haram. Kalau haram kan habis semua tak boleh pakai, tak boleh gunakan anjing. Kalau pasukan keselamatan pun kadang gunakan juga, pasukan keselamatan, polis kan, custom, mereka juga menggunakan anjing. Bomber pun pakai anjing juga. Tapi yang jaga tu non muslim lah, dia lah yang jaga, yang kawal anjing itu. Jadi maknanya taklah dia sewenang-wenangnya pergi sana sini. Mana mesti ada seorang kata yang ditugaskan yang muslim, India ke Cina ke yang bukan Islam, untuk jaga anjing itu. Digunakan untuk nak kejar orang, nak kata nak kesan dadah. Kemudian kalau contohnya gempa bumi, anjing pun digunakan.
Kan? Begitu juga kalau seandainya berlakunya apa tu? Gempa bumi, apa lagi? Banjir kan? Banjir. Orang contohnya tenggelam, hanyut di bawah air. Kan? Kemudian bila air dah surut, jadi antara cara digunakan anjing lah untuk mengesan mayat. Untuk mengesan mayat. Mana adalah keperluan anjing itu. Bagus kan? Tapi dari segi hukum pelihara tadi memang untuk orang Islam memang tak digalakkan. Lagi nak bergambar-gambar, nak action kan. Memanglah kita sepatutnya kena tegah lah begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian kita lihat tentang soal jawab agama tu. Muka surat ada tanda. 72. Baik, kita lihat muka surat 72. Mati dan alam barzah. Betul tak? Mati dan alam barzah. Okey, soalan 98. Ada sesuatu kumpulan agama yang pemimpinnya mendakwa boleh berbincang dengan malaikat maut untuk menentukan ajal. Apakah pandangan Ustaz? Jawapannya, kumpulan agama seperti ini telah menyimpang daripada ajaran Islam. Ajal dan maut adalah berdasarkan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinasihatkan kepada siapa yang mengikut ajaran ini, hendaklah bertaubat kepada Allah dan tinggallah kumpulan ini, tuan-tuan. Kalau boleh tinggallah, kalau boleh kita betulkanlah fahaman tu. Kalau rasa tak boleh betulkan fahaman tu, akidah mereka, kan, lebih baik kita tinggallah kumpulan tadi. Boleh pula bincang dengan malaikat maut. Kalau macam tu senanglah. Tuan. Kaimah Azhari. Kalau macam tu senanglah. Malaikat maut dah sampai kan. Kita tengah terlantar sakit macam tu, tiba-tiba malaikat maut datang. Tunggu jap, dia kata. Ni tak sempat lagi ni. Belum sarapan. Belum sarapan, belum ni lagi kan. Aku ni pun tak sihat, tunggulah aku sihat dulu. Harta banyak ni nak urus ni. Harta anak pinak kan. Banyak ni harta-harta nak kena urus ni. Nak bagi-bagikan harta dulu, nak bagi sedekah dulu. Janganlah orang kata tarik nyawa aku dulu. Kalau boleh dirasuah malaikat maut, senang. Tak boleh rasuah, tuan. Dia on call je. On call kan, on time je lah macam tu. On call, on time. Bila datang perintah Allah Ta'ala, terus dia cabut. Hatta dia tak kisah engkau raja ke, engkau pegawai besar ke, kan, kau engineer ke, kau lawyer ke, kau doktor bedah sekalipun. Walaupun kau doktor bedah sekalipun. Sebab doktor kadang-kadang dalam masalah nyawa pun dia tak boleh buat apa. Kan? Dalam bab nyawa ni doktor pun tak boleh buat apa. Kalau dah takdirkan orang tu mati, mati. Walaupun doktor pakar sekalipun, kan, pakai macam-macam alat lah. Apa nama alat tu untuk kalau jantung terhenti tu? Jantung terhenti kan? Kan dia tekan alat elektrik tu kan? Kat dada dia kan? Dah berapa kali tembak, dah. Kalau tak ada kan mati-mati lah. Walaupun banyak kali tembak sekalipun, injek sekalipun, macam tu juga. Jatuh pun akhirnya pun tak boleh buat apa. Walaupun doktor, ialah sifat doktor, dia akan usahalah. Usaha untuk menyelamatkan nyawa. Memang tu tugas doktor. Dia akan cuba menyelamatkan semacam mana sekalipun, cuba selamatkan nyawa. Tapi kalau dah takdirkan tak boleh selamatkan nyawa, macam mana kaedah teknologi pun yang digunakan, tak mampu juga selamatkan nyawa tu. Malaikat kata, siapa yang besar? Kau besar, kau besar. Itu kata malaikat maut. Baik. Jadi yang kedua, baru-baru ini bapa saudara saya meninggal dunia. Dia merupakan seorang yang baik. Selepas beliau meninggal dunia, saya sempat melihat ada percikan peluh. Peluh pada dahinya. Benarkah itu tanda mati dalam keadaan husnul khatimah, keadaan baik? Jawapannya benarlah. Antara tanda mati yang baik adalah husnul khatimah, iaitu mati dalam keadaan percikan peluh di dahi. Hal ini berdasarkan kepada hadis Buraidah
bin Al-Qasib annahu kana bi Khurasan fa'ada akhan lahu wa huwa maridun fawajadahu bil maut wa idza huwa yar'aku jabinuhu faqala Allahu akbar sami'tu Rasulullah yaqul mautul mu'min bi'arakil jabin mautul mu'min bi'arakil jabin. Bahawa beliau ini Buraidah berada di Khurasan, lalu dia melawat saudaranya yang sedang sakit. Tiba-tiba dia mendapati saudaranya mati, dah matilah, dan terdapat percikan peluh pada dahinya. Dan ia pun bertakbir dan berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, mati orang beriman itu dengan percikan peluh di dahi. Mati orang beriman itu dengan percikan peluh di dahi dia. Walaupun masa itu contohnya musim sejuk. Walaupun musim sejuk, tapi ada percikan peluh di dahi. Maka dikira orang itu berimanlah. Mati yang beriman. Satu lagi mati dalam keadaan baik. Kan, mati dalam keadaan orang kata tengah bersembahyang, tengah beribadah, mati dalam keadaan sujud pada Allah. Itu antara mati yang baik lah. Mati yang baik, kan? Nasib, tengoklah keadaan rezeki masing-masing lah. Rezeki masing-masing. Ada orang kadang-kadang tengah sembahyang, tiba-tiba meninggal, gebah meninggal. Ketika tengah jadi imam, tiba-tiba meninggal. Ketika tengah mengajar, tiba-tiba malaikat mau datang, meninggal. Tengah mengajar, kan keadaan baik. Kan, kalau keadaan buruk, tengah berkaraoke. Ketika tengah berdandut, tiba-tiba malaikat pun datang, mati. Kan, kita tengah buat benda tak elok lah. Tengah berjudi, tengah minum arak, malaikat pun datang, maut datang. Itu mati yang keadaan yang tidak baik. Kat situ pun dah nampak dah. Mati tak baik kan. Gitu. Jadi hadis ini mempunyai syahid, mana bukti yang menguatkan, iaitu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud seperti yang disebut dalam oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan kitab Al-Kabir. Kemudian apakah hukum ziarah kubur? Soalan yang ke-100. Hukum ziarah kubur adalah sunnah. Malah Nabi menggalakkan umatnya ziarah kubur. Pernah Nabi melarang ziarah kubur. Kemudian larangan itu dimasuh oleh Rasulullah. Pada awal Islam, tuan-tuan, memang terdapat larangan daripada ziarah kubur. Laranganlah sebab kan pada pengguna Islam, jadi akidah Islam tak kuat lagi. Ada yang ziarah kubur dalam keadaan kata menangis-nangis, melolong-lolong dan sebagainya. Buat benda-benda tak elok lah. Yang terlampau emosi pun ada. Jadi itu sebabnya maka Nabi menegah umat Islam daripada melarang ziarah kubur. Tapi bila akidah Islam dah kuat, jadi larangan itu tarik semula. Maka dibenarkan umat Islam untuk ziarah kubur. Sabda Rasulullah bersabda, dia kata, inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakirukum al-akhirah. Sesungguhnya aku dahulu melarang kamu daripada ziarah kubur. Ingatlah sekarang ziarah kubur. Ingatlah sekarang ziarahlah kubur. Kerana sesungguhnya ziarah kubur boleh mengingatkan kamu tentang akhirat. Kenapa kita digalakkan ziarah kubur? Sebab kat situ pun kita akan ke sana juga. Sebab kita pun akan ke sana kan. Itulah lubang dia tadi. 7 kaki, 6 kaki, panjang, lebar, tinggi kan. Itulah kawasan yang sempit yang besok kita pun akan ke sana juga. Walaupun rumah kita besar macam mana sekalipun. Rumah kita banglo kan, tanah kawasan rumah kita besar. Kemudian dengan swimming pool pula dalam rumah kita. Bilik pun sampai 20-100 bilik rumah kita. Dengan siap katil empuk dia, tilam empuk kan. Katil yang cantik. Dengan penuh dengan sesiri rumah kita, dengan sofa sana, sofa sini, TV yang kata 30 inci punya TV kan. Macam wayang gambar lah kan, rumah kita kan, punya besar TV kan. Betul tak? Punya luas, boleh main bola lah rumah kadang-kadang. Punya besar punya rumah tu kan, ruang tamu punya besar. Tuan-tuan. Tapi akhirnya bila kita mati ke mana? Ke mana ke tempat kita? Itulah lubang kubur tu lah.
kawasan yang sempit tu, itulah tempat kita. Yang kita dah lah sempit, lepas tu diletak pula tanah lagi, letak pula dia punya apa tu, papan lahat lagi. Dah lah kawasan tu besar, asal tu sempit je, kawasan ni sempit. Kubur tu lah berapa kaki kan. Kemudian bila dah masuk mayat dalam tu, disempitkan lagi. Tak? Letak papan lagi. Papan lahat tu, lepas tu tanam lagi tanah, letak lagi tanah belah atas. Daripada dah besar tadi 7 kaki 6 kaki, akhirnya berapa kaki tinggal tuan. Itulah saiznya kubur tu. Tuan, yang sempit tu, itulah tempat kita besok semua dalam tu. Nak lari ke mana? Tak dapat lari ke mana dah. Takkan orang dah mati duduk ke rumah ke, tak ada. Siapa nak jaga kalau dah mati? Isteri pun kalau kita dah mati pun tak ada dia nak jaga dah. Abang janganlah pergi kubur, kata abang duduklah kat sini je walaupun abang dah mati. Tak apa, saya jaga abang walaupun abang dah mati, duduk je kat rumah ni. Dapat tak macam tu? Tak dapat. Itu juga dengan isteri kita, walaupun kita sayang isteri kita ke anak-anak kita, kalau dah mati, takkan kita nak tinggalkan dia di rumah. Salah segi peraturan kan. Peraturan negara pun salah. Dah mati mesti hantar ke kubur. Baik. Jadi hadis ni menjelaskan hukum sunat ziarah kubur dan tujuannya adalah untuk mengambil iktibar dan juga peringatan. Sunnah bagi orang yang ziarah kubur membaca doa. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallahu lalahikun. As'alullahu lana walakum al-afiyah. Selamat sejahtera untukmu wahai penduduk kampung daripada kalangan orang beriman dan muslim. Sesungguhnya dengan izin Allah kami akan menyusul kamu juga. Kami memohon kepada Allah untuk kami agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan 101, adakah azab dalam kubur juga akan dikenakan pada orang beriman yang ahli maksiat? Atau adakah azab kubur hanya khusus pada orang-orang kafir sahaja? Jawapannya macam mana? Jawapannya, mazhab Ahlussunnah menetapkan azab kubur, dan ia adalah antara perkara yang dinukilkan, mana nukil dipindahkan secara mutawatir berturut-turut. Ibnu al-Mulaqqin radhiyallahu taala anhu pernah berkata, sesiapa yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur, maka dia jadi kafir kerana telah mendustakan Allah Taala dan Rasul. Siapa yang mengingkari azab kubur, kata azab kubur tak ada, nikmat kubur tak ada bagi orang beriman kan, jadi orang ni kira jadi kafir lah. Kerana mendustakan Allah Taala dan Rasul. Jadi azab kubur berterusan. Azab kubur yang berterusan dan berkekalan sabit kepada orang kafir dan munafik. Adapun orang mukmin yang banyak maksiat, dia juga akan disiksa dalam kubur. Orang tak solat, tak sembahyang di dunia, kena azab kubur. Orang tak puasa, kena azab kubur. Orang mencuri pun kena azab kubur. Orang berzina kena azab kubur. Jadi ahli maksiat tetap akan menerima azab kubur macam mana keadaan dia pun. Macam tu. Ini adalah dalil daripada hadis sahih riwayat Ibnu Abbas bahawa Nabi melintasi 2 kubur. Satu hari tuan-tuan, Nabi melintasi 2 kubur. Lantas Nabi bersabda, innahuma fakana yamsi bin namimah. Artinya sesungguhnya kedua-dua orang dalam kubur ni sedang diseksa kerana dosa yang besar. Adapun salah seorang daripadanya disebabkan dia tidak menyucikan kencingnya. Kenapa orang dalam kubur pertama tu kenapa diazab? Kerana dia tidak menyucikan kencing. Tidak menyucikan, tidak beristinja kan. Istilah kita tidak beristinja lah. Bila kita kencing, kita kena istinja. Tapi dia tak nak istinja. Tembak macam tu je. Lepas tembak, dia lari pergi mana-mana. Air ada. Tak? Air ada. Tak nak cucikan, tak nak bersihkan. Jadi bernajis lah pergi mana-mana. Macam tu. Kemudian, seorang lagi sering menjadi pengadu domba. Pengasut an-namimah. Kan dia kata tu,
Amma ahaduma fakana la yastatu minal baul wa aman akhar fakana yamsi bin namimah. Adapun yang lain, yang kedua, yamsi ni mana berjalan bin namimah dengan mengadu domba, batu api. Adu domba kan batu api. Suka pergi sana apikan orang sini, pergi sini apikan orang sana. Pergi sini menceritakan keburukan, menguburkan orang sana. Pergi sana menceritakan keburukan orang sini. Jadi orang akhirnya orang bergaduh kan? Bergaduh. Jadi tak bergaduh jadi bergaduh. Itu dikatakan namimah, mengadu domba. Jadi mereka pun akan diazab dalam kubur. Macam tu. Jadi hadis ni sangat jelas dan telah ketahui bahawa mereka ialah orang Islam dan beriman. Oleh itu orang beriman yang banyak maksiat juga akan dikenakan azab kubur. Tak lepas lagi lah. Baik. Kemudian soalan 102, di manakah roh-roh orang yang telah mati akan pergi selepas meninggal dunia dan selepas berpisah pada jasad? Jawapannya Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahawa roh-roh berbeza darjat antara satu sama lain. Ada di kalangan mereka berada di Iliyin. Iliyin mana tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi di syurga. Ini adalah roh-roh para nabi dan juga para rasul. Yang paling tinggi ialah Malak al-A'la. Malak al-A'la ni tempat yang tinggi lah yang syurga tu. Jadi roh-roh, biasanya roh para nabi dan para rasul. Antaranya ada roh-roh yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam tempolok burung berwarna hijau, terbang dengan bebas dalam syurga. Ada roh yang ditahan oleh Allah Ta'ala di muka bumi lagi, tidak dapat naik ke al-Mala'ul A'la. Oleh itu roh manusia bukan berada dalam satu tempat. Dia ada roh yang tertahan lah pada langit yang pertama, ada tertahan pada langit kedua, ada tertahan pada langit ketiga, ada tertahan pada langit keempat, kelima, ketujuh dan sebagainya. Mengikut pada amalan masing-masing lah. Amalan masing-masing. Macam tu. Boleh, tuan-tuan? Cukup? Okey, sampai situlah. Akan datang kita baca soalan 103 pula. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan yang nak diajukan? Tak ada? Habis? Kata ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sunika wa ma'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa syanafatan alim. Nawalana qulubana binuri ma'rifataka wa ftahna bil arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.